Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan pada kita untuk sama-sama kita berjemaah. Diberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita menitip setiap tinggalan yang ditinggalkan oleh ulama sabit kepada hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita memperbetulkan amal ibadah kita. Daripada mana kita nak mensahihkan setiap amalan kita? Adakah hanya mentaklidkan setiap perbuatan kita hanya dengan tu imam ataupun dengan sebagainya? Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Zaman sekarang adalah zaman taklid, tuan-tuan. Bagaimana cara sekalipun kita hanya mentaklidkan kepada ulama-ulama seperti mazhab dan ulama-ulama setempat dan sebagainya. Kita dipanggil taklid semata-mata. Tidak boleh buat ikut sendiri punya buat. Dia rasa dia nak sembahyang macam ni, dia cara dia nak sembahyang macam ni. Tak boleh, sebab kita kena taklidkan kepada ulama-ulama setempat dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada di antara kita apabila dia senang ataupun dia sudah leka dengan perbuatan-perbuatan amalan hidup dia yang lebih kepada maksiat, tiba-tiba dia tersedar daripada lena dia, dia cuba ikut balik kepada jalan tapi tanpa ilmu, tak ada ilmu. Bagaimanakah dia nak ambil sesuatu jalan ataupun untuk mendekati Allah, iaitu dengan mengikuti tarekat, mengikuti wa'ima apa pun sebagainya. Ilmu tak ada, dia ikut ya. Dia kata yang ni kumpulan ni boleh masuk syurga, kumpulan ni langkah sat ya boleh masuk syurga. Maka dia ikutlah hak mana yang dia rasa kena dengan jiwa dia, maka tersasar dia daripada jalan yang betul. Daripada mana? Itu sebab ikut jemaah. Alaikum bil jamaah man syadza finnar, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Bukan kata bila kata dia nak bawa, dia bawa. Hari ni dia minta nak keluar pada Islam pula. Syiah, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang berlaku di sekitar kita patutnya kita bincang lama dah benda ni. Sebab konsep kita yang patut kita kena ada ialah mencegah lebih baik daripada berubat. Bukan dah jadi sampai satu ketika dia jadi cukup ekstrim benda ni. Cukup ekstrim. Dia kalau dia dah pegang dah, dia pegang satu benda ni, iaitu akidah dia, mengucap dia, habis tak boleh perbetul dah. Dia akan pegang yang tu saja. Tak usahlah dia buat main macam mana pun, dia tetap dia kata Abu Bakar tak kena, Saidina Umar tak kena, Aisyah tak kena, Hafsah tak kena dan sebagainya. Jadi jaga-jaga tuan-tuan. Untuk kita mungkin hidayah daripada Allah itu ada, tapi anak-anak kita yang akan datang kita tak tahu lagi. Kalau kita kaji balik dalam setiap apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu golongan saja yang selamat untuk masuk ke syurga Allah. Tak ada pun disebut dengan akidah seperti itu. Sebab apa tuan-tuan? Balik-balik pada pucuk, iaitu mudah nak masuk syurga. Tak ada ilmu, mudah sangat nak ambil pintu syurga tu, nak masuk. So cara mudah dia ikut hak mana yang nampak rasa kena dengan hati. Tak boleh, walaupun satu benda tu tak kena dengan hati kita, tapi kena dengan masyarakat, kena dengan ulama, kena dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk tunggu turut hati jenuh kita. Kau ni tak kena, kau ni tak kena. Yang kita yang kena, itu tak kena jawapannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita sambung balik dalam perbincangan kita kitab Baharul Mazi. Tu kata kena mengaji setiap benda ni. Bila kita mengaji, kita boleh bandingkan di antara mazhab, kita boleh banding. Kalau lain pada mazhab,
Akidah dia ada sedikit tidak kena. Baik, kita sambung balik dalam perbincangan kita. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi dalam bab apabila jaga seseorang daripada kamu daripada tidurnya, maka jangan membenamkan, yakni menyelamkan ia akan tangannya ke dalam bekas air. 128. Kita bangkit daripada tidur, jangan terus daripada selup tangan dalam bekas air. Kalau bekas air tu besar tak apa, 2 garibah, 5 garibah, yakni 2 kolah. Tu pun dalam keadaan air yang begitu banyak, kalau kita celup pun Imam Syafi'i kata makruh. Kalau bekas tu kecil, Imam Hambali kata apa? Kalau dia celup dalam bekas adalah besar ni, cukup-cukup beda nak ambil air semayang, dia pergi celup dulu, bangkit tidur, dia terus celup. Air tadi Imam Hambali kata buang, sebab bawa hadis. Okey, kita jangan terus, memang makruh tuan-tuan. Sebab apa? Batat siadat, tangan kita merayap waktu kita tidur, kita tak tahu ke mana dia. Sekali lagi dia bincang, ini khiyas ataupun kinayah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah 129, menyelamkan tangan tidur ke dalam air dan hukumnya. Apa hukum pergi duduk celup? Kalau tak ada di rumah air yang ditadah, semua mai mandi air tu ataupun ambil air sembahyang, hanya tahan saja, tu pun basuh dulu. Sunat basuh tangan dulu tuan-tuan. Kalau tak ada, contohnya kita berjalan jauh daripada mana ke, tiba-tiba kita pergi satu masjid hak jenis lama sikit, dia jenis naik, tiba-tiba ada kolah, jangan duk pergi celup, cari cebok, basuh tangan dulu di luar daripada bekas. Tak, kita tengok amalan orang kita, dia pergi celup terus basuh dalam tu, bismillahirrahmanirrahim. Tak kena tuan-tuan. Semua mazhab ijma', cedok dulu. Kalau tak ada juga cebok, ambil satu kain yang bersih, contohnya ada serban, celup serban, perah serban tadi, basuh. Sebab apa? Takut tangan kita bawa najis. Islam sampai kecil tu dia bincang lah, baru duk tahu influenza lah, apalah, basuh tangan sebelum makan lah, apalah. Sebenarnya Islam dah bincang lama dah. Tangan ni bawa penyakit. Bukan takat bawa penyakit, membawa kepada tidak sahnya sembahyang kerana tangan saja. Kalau kita terlepas diri daripada tu, najis yang kita tinggal dalam bekas, orang lain pula mai ambil tadi tak cukup kepada kadar air, dia tak sah sembahyang dia. Zalim kita atas diri orang lain. Perlu benar ni. Itu dalam bab ihtiyati. Bukan was-was. Ada orang tak boleh beza dengan ihtiyati dengan was-was. Was-was kerana tak ada ilmu. Ihtiyati ni dia jaga-jaga. Bila jaga-jaga, dia ada ilmu, dia jaga-jaga, maka dia tak buat. Yang was-was ialah tak cukup ilmu, maka dia jadi was-was. Kena faham bab ihtiyati dengan was-was. Baik. Kata Abu Isa At-Tirmizi, telah berkata Imam Syafi'i, dan aku suka, kata Imam Syafi'i, sunat. Aku suka tiap-tiap orang yang jaga daripada tidurnya, sama ada tidur tengah hari atau lainnya, bahawa jangan memasukkan ia akan tangannya di dalam air membuat mengambil air sembahyang. Kalau tempat nak buat ambil air sembahyang. Baik. Hingga membasuh ia di luar bijana, basuh di luar. Maka jika masuk ia akan yang demikian itu tangannya sebelum basuhnya, tiadalah aku suka baginya yang demikian itu. Maksudnya makruh. Itu mazhab kita. Mazhab kita kata makruh. Kena faham tu. Bila kita pergi tempat orang, mungkin di situ orang yang bermazhab Hambali, kita pergi duk buat perangai loklak kita pergi celup terus dalam bekas depa. Depa runggah buang air tadi. Weh, hina sungguh kan kita ni. Tak, pasal kita tak faham mazhab orang. Sebelum kita nak pi mana-mana, kita kena tahu dulu bagaimana cara hidup orang yang kita nak pi. Bagaimana cara hidup mereka beribadah. Sebab apa? Sebab orang tengok-tengok, oh ni ustaz ni tolak mai ke depan. Tolak mai ke depan, bismillah derah. Dia kata bismillah Fatihah derah. Dia kata kacau dah. Pasal apa? Pasal depa tak bismillah. Depa mufaraqah habis. Mana tuan-tuan? Depa tak bismillah untuk Fatihah. Saya nak bincang Ustaz, bismillah untuk Fatihah. Ulama mengatakan sab'al masani, 7 ayat yang diulang-ulang tadi.
Kalau kata 7, bismillah termasuk siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, satu ayat sekali. Kalau nak kata ia 7, tuan-tuan nak buat dua penyambungan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Siratal ladzina dengan waladdallin kita bahagi dua ayat. Bismillah tak payah. Satu perbincangan ulama. Padanlah dengan alhamdulillahirabbil alamin, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia akan jadi sungguhlah 7 sebab tak bismillah. Tapi Imam Syafi'i kata bismillah siratal ladzina an'amta alaihim, kenapa habis? Kalau kita tak perhabis tang tu, contohnya napah tak boleh pergi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ambil balik belakang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ataupun siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, yang kita ramainya imam, ramainya orang-orang kita yang ambil baca bismillah, dia bismillah, dia kata wajib, tapi tang siratal lazi sampai habis dia bahagi dua. So apa jawapan dia? Sebab mengikut Quran kita dulu, Imla'i dengan Usmani lama, dia bahagi dua. Dia bahagi dua sebab nak membincangkan di antara siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang terima nikmat, berhenti ghairil maghdubi alaihim, selain daripada orang yang dimurkai oleh Allah. Itu kata mufassirin, golongan ahli tafsir. So kena jawab elok-elok yang tu tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan macam ni? Sedangkan bismillah, tuan-tuan bismillah dah. Maka ayat tadi jadi berapa? 8. Ayat Fatihah tadi 8. Kalau macam hak sebelah kita, hak sebelah naik-naik ferry pi belah nu, dia bismillah dak. Tiba-tiba orang nak suruh kita jadi imam, tahu dah bismillah pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beda kita, biar pilih ke dia asal lagi, takut kita dia mufaraqah pula. Tapi Imam Syafi'i kata kalau kita duduk di mana-mana ikut mazhab depa, ikut depa, tak ada apa, itu ra'i. Tak bismillah juga. Terus alham, tak apa, tapi kena ada ilmu taklid. Bukan main ikut dan saja tuan-tuan. Imam Syafi'i pernah di Pelawan naik sembahyang subuh di perkampungan Abu Hanifah. Dalam masjid tersebut, di sebelah kanan masjid tadi ada makam Abu Hanifah. Ketika dia sembahyang subuh, dia jadi imam. Orang tolak dia naik jadi imam, dia sembahyang. Tapi doa khunut dia tak baca. Imam Syafi'i tak baca. Bila dia tak baca, habis daripada bagi salam, anak jemaah tanya, bukankah kau memfatwakan bahawa khunut tu dituntut? Ya. Mengapa tak baca? Hanafi tanya dia. Dia kata, aku hormat tuan punya kubur tersebut. Ra'i tu kena ada ilmu juga. Jangan kita bawa dunia kita pergi bawa masuk dalam suasana orang lain, takut saat lagi dia jadi caca marbah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, kita sambung balik. Tetapi tiadalah pula binasa air, kerana itu apabila tiada ada atas tangannya najis. Tak ada najis, tak ada pun kan, tak ada pun najis, celup makruh, tak ada apa. Okey, baik. Dan kata Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Hanbali, apabila jaga seseorang daripada tidur malam dan memasukkan ia akan tangannya, tidur malam tuan-tuan, tidur malam. Kalau tidur sambil duduk naik kereta tu tak apa. Kalau duduk tidur sambil naik kereta, tangan seluk sana sikit, kacau celaru lah. Memang dia ni memang tak senonoh sungguh lah, sambil duduk garu sambil tidur dalam kapal terbang. Dia asyik sungguh tidur tadi. Kata Imam Hanbali, kena faham balik, iaitu tidur malam sahaja. Orang yang tidur malam saja, apabila jaga seseorang daripada tidur malam dan memasukkan ia ke dalam tangannya ke dalam air, hendaklah diperbuat ambil air sembahyang sebelum daripada basuhnya di luar, maka sukalah aku, kata Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, bahawa dirunggahkan air tersebut. Air tu tak boleh pakai. Pasal kita tidur malam, kita tak sedar apa tangan kita buat. Merayap merata sampai terselok naik ke atas jadi selimut. Hak yang bawah tak ada apa, sejuk lah. Sampai terkelok, hak tu lepas ke belakang. Tu jaga-jaga. Pasal apa? Pasal banyak sangat buat waktu tidur, kita tak tahu. Baik. Dan kata Imam Nawawi, adalah hadis di dalam masalah 128 itu ialah menegahkan, kata Imam Nawawi,
menegahkan menyelam akan tangan tidur di dalam bijana sebelum membasuhnya. Tegah apa itu? Maka inilah yang diijma' atasnya, sepakat. Ijma' ni maksudnya diperbincangkan. Semua berhimpun nak bincang dalam bab ni. Jumhur pula, maksudnya yang banyak daripada majoriti ulama mengatakan daripada ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, dulu dan sekarang, duk bincang bab tangan saja, atas bahawasanya tegah itu ialah tegah makruh, bukannya haram. Tapi nak bagi elok, basuh tangan dulu. Ataupun senang kita nak ambil ayat sembahyang, basuh tangan dulu. Betul tak? Buka-buka basmalah, basuh tangan. Ni tak PPP kumuk, ataupun PPP terus basuh muka. Yang tangan tadi tak tahu habis ke mana, habis lumuk najis di muka pula, baru keluar tanah. Terus ambil basuh muka, ambil yang sembahyang. Maka apapun sebelum nak ambil yang sembahyang, basuh tangan dulu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka jika menyalahi seseorang akan larangan ini dan menyelamkan tangannya, tiadalah binasa air itu. Ini kata Imam Nawawi. Dan tiada berdosa orang yang menyelamkan tangannya. Tak berdosa, cuma dibenci dan tak disukai oleh ulama-ulama. Dan dihikayatkan oleh ashab kita, daripada ashab Syafi'iyah, ulama-ulama Imam Syafi'i, daripada Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala anhu, bahawasanya jadi najis. Siapa dia? Hasan Al-Basri, orang yang mengasaskan ahli sunnah wal jamaah. Dia kata apa? Jadi najis air itu jika adalah seseorang yang menyelamkan tangannya itu bangun daripada tidur malam, tidur siang tak apa. Dan menghikayatkan mereka itu akan dia pula cerita daripada orang lain yang pada Ishaq bin Rahwayah dan Muhammad bin Jurair At-Tabri, dan ialah qaul yang dhaif sangat-sangat, kerana bahwasanya asal pada air dan tangan itu suci. Itu takrif, tangan suci pada asal, balik pada asal, lepas tu baru bernajis. Air pun macam tu juga kaedah, air ni suci, balik pada asal, usul pada asal, balik pada asal suci. Kita ni asal suci, elok, maka balik pada asal. Orang tanya saya, nak kata saudari pun tak, nak kata saudara pun tak, rupa-rupanya saudarai. Dia ubah dah, dia tukar habis dah semua alat-alat kelamin dia. Tiba-tiba nak bagi mandi, siapa nak bagi mandi dia? Laki ke perempuan? Dah dia jadi saudarai dah ni. Balik pada asal, dia lelaki, maka orang lelaki lah yang akan tolong uruskan. Gamak kata gamak tak tahu, bukit pun ada, yang nur pun ada. Sat lagi dia jadi cerita lain lah pula. Macam mana balutlah tangan, kut-kutlah rasa tak batal ayat sembahyang, sebab balik pada asal. Asal dia lelaki, saudara. Dia pergi gatai buang cantah buang tu yang kita heran tu. Pasal apa tak? Buat macam mana dia kata naluri bunyi pun teringin nak jadi hak tu juga. So nak menguruskan jenazah dia, balik pada asal. Kalau dia perempuan, dia buang pergi habis, main bola bagus punya duk ada, ligan sama nek dengan kita rabat pokok nyok tak berani pi setengah dia, sampai pucuk dia boleh pi kan, macam jantan sebiji. Siapa nak uruskan? Balik pada asal lah, perempuan nak uruskan, balik pada asal. Kalau kata tangan tu asal dia suci, kita keluar dalam keadaan suci. Ayat tadi asalnya suci, maka dia suci. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini cara usul fiqh. Okey, baik. Dan adapun hadis di dalam masalah 128 itu ditanggungkan atasnya makruh, hadis yang minggu lepas kita baca. Kemudian bermula mazhab kita Imam Syafi'i dan mazhab ulama-ulama yang muhaqqiqin, bahawasanya ini hukum tiada tertentu dengan bangun daripada tidur. Dia kena tengok bagaimana keadaan kita. Kalau kita bangkit dalam keadaan elok, tidur pun elok, macam mana mula dia tidur sampai dia bangkit duduk macam tu juga, maka boleh guna ayat tadi. Tapi kalau bangkit-bangkit kain plekat naik ke atas, habis bawah semua, tak ada apa dah, celarulah cerita ni. Malam pula makan tore ke apa ke, dia garu bagus dah sebelum tidur tu. Malam waktu tidur agak-agak dia terbergaru tak? Terbergaru, maka dia dikira tangan dia najis. Balik pada asal. Okey.
Terus saya nak percepat. Yang dikatakan bermalam itu tadi apa? Bermalam ni maksudnya tidur di dalamnya. Dan ini mazhab dhaif sangat-sangat kerana bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga ia atas illah dengan sabda sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yadri aina batat yadah. Dan bermula maknanya bahwasanya tiada aman najis atas tangannya. Tangan kita mesti kena najis, tak aman tangan kita waktu kita tidur. Dan disebutkan malam atau tiadanya kerana keadaannya ghalib, yang ini biasa. Biasanya kita tidur malam macam tu, dan tiadalah diringkaskan atasnya kerana takutkan tawahim bahwasanya maksus dengannya, bahkan disebutkan ilat kemudian daripadanya. Inilah semuanya hukum apabila pada najis tangannya, balik pada asal. Tapi bukan Nabi kata terus pada benda. Nabi kinayahkan ayat dalam hadis ini, tapi hadis ini dhaif, tuan-tuan. Baik, terus masalah 130. Menyelamkan tangan tidur yang diyakinkan suci. Yakin suci. Pasal apa? Pasal dia pakai sarung tangan. Pasal apa? Pasal tangan dia terikat. Pasal apa? Pasal memang dia tidur tak bergerak-gerak, macam mayat sebiji dia tidur. Maka tangan macam ni, jikalau seseorang yang jaga daripada tidur yang yakin ia akan suci tangannya, yakni tiada syak akan kena sesuatu najis di dalam tidurnya, dan mengkehendaki akan menyelamkan ke dalam air yang hendak dibuat air sembahyang, apa hukumnya? Maka jawab di sini, maka sungguhnya telah berkata satu jemaah daripada ashab kita, daripada mazhab Imam Syafi'i, bermula hukum tu syak, ragu-ragu. Walaupun dia yakin, dia balik pada syak. Kerana apa? Kerana bahwasanya segala sebab najis sungguhnya tersembunyi pada hak. Najis kita tak nampak, tuan-tuan. Dia tersembunyi pada hak kebanyakan orang. Kadang tak nampak, rupanya ada najis. Dia nak cek najis ni ada 3, tuan-tuan. Tengok ada warna, kedua rasa, ketiga bunyi pun tu ada najis lah. Tambah tangan kiri. Duk heran, tangan kiri bau kari, tangan kanan bau hak lain. Pasal apa tangan kiri makan kari kah? Terbalik kot. Pasal apa tak tahu nak basuh kot mana, dia pergi basuh tangan kanan, basuh cebok tadi, celaru biru punya duk ada. Maka kalau dia jenis macam ni, dia tak tahu yang mana satu, maka dia dikira najis. Baik, masalah terusnya 131. Kolah tiada bercebok, bagaimana membasuh najis di tangan? Kita pipi ada satu kolah kampung, sini tak ada lah kot. Lah ni semua pakai pancok, dia mai turun dah. Pi kolah. Bagaimana kalau dia tak ada cebok? Kadang hak jenis roplah jingga punya duk ada ni, dipakai cebok, dia lempak balik. Pom, cebok tu semua pi duk berimpun di tengah, ataupun yang duk tenggelam. Yang ni hak ni memang tak ada adab di masjid. Letak balik tempat bagi elok cebok tu tadi. Sebab cebok tu lah awal-awal guna, tapi kita silap lah kali guna. Sebab apa? Basuh kaki. Tak. Ilmu yang kita mengaji, awal-awal sekali cebok lah kita guna. Sebab apa? Basuh tangan. Kita tak guna cebok waktu last sekali. Habis-habis tu pam, habis cerita. Tu banyak benda yang tak kena, tuan-tuan. Kalau kita pergi ke kolah masjid ataupun kolah tempat ambil sembahyang, orang buat hak tempat duduk, dia pergi naik tenggek atas tu kan. Kita pergi nak tumpang, nak buat sunnah Nabi, nak duduk-duduk, Allah tapak kasut bagus punya duduk ada atas tu. Hujan-hujan macam ni pula. Pada kita pun tak naik sama duduk atas tu. Habis orang mula-mula, habis sampai ke syak, sampai subuh esok pakat duduk naik tenggek atas tu. Sedangkan suruh duduk atas tu. Jadi dia jadi kerja macam tu. Hayak tuish, lekat hijau, tak cungrah buang yang tadi gelema dia tadi. Isap ayak ke hidung. Okey. Isap yang bagaimana? Ni dak ambil ayak macam gajah buat kerja. Ayak penuh di tangan, dia isap perak. Allah ustaz oi, pening kepala, pinau biji mata. Siapa suruh dia pergi isap satu tadah tangan, isap takat mana ada. Yalah, kita mengaji dah dalam bab tu, saya dah sebut dah. Banyak benda kalau kita tengok, tapi bukan kita kerja duk pantau orang ambil sembahyang, tak. Mana lebih elok kalau tuan-tuan rasa takut orang duk tengok, ambil sembahyang di rumah. Ambil sembahyang di rumah siap-siap. Pasal apa? Setiap kali langkah maka luruhlah dosa-dosa kecil.
Tapi ingatlah, ambil bagi perhabis. Ada orang kata ambil takat mana hak ni, kaki jangan basuh, dia kata. Sebab kaki sat lagi akan merentasi tanah-tanah yang bernajis. Sat lagi sampai masjid baru basuh kaki. Saya kata bodoh. Pasal apa? Dia kena ambil bagi komplit. Kalau tak basuh kaki sampai masjid baru nak basuh, daripada tempat basuh itulah baru bermulanya luruhnya dosa-dosa kecil. Dia kena tamam, dia kena sempurnakan dengan basuh kaki. Jangan habis kalau kotak, kotak pergi basuh lain pula sat lagi sampai-sampai. Banyak benda nak kena perbetul. Itu baru yang tu tak tunggu sembahyang lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kolah kecil, macam mana nak buat? Kolah tak ada bercebok. Telah berkata ashab kita daripada mazhab Imam Syafi'i, apabila adalah air itu di dalam bekas besar dan di dalam batu besar, kita buat kolah dengan simen, atau kolah besar dan baginya sebagainya, dengan sekira-kira tiada upaya menuang daripadanya dan tiada padanya cebok atau gayung, maka jalan mengambil airnya ialah dengan mulut. Awal kali suara dengan mulut, hisap. Wih, dia kata kumuk dulu ni, apa cerita? Dak, ambil air, basuh tangan tu sampai teratur. Okey. Kemudian basuhlah tangan dengan air mulut itu, atau diambil ia dengan hujung kain yang bersih. Ambil hujung serban, celup, tarik, perah di tangan. Tu sampai teratur diterangkan. Pasal apa? Pasal nak jaga martabat ayat tadi. Nak jaga hak yang hadis Nabi kata. Kita tak, kita main ikut dan tambah-tambah nak suruh dengan mulut dulu. Ai, buat kerja apa macam ni? Tak, hak tu yang disebut oleh mazhab kita Imam Syafi'i. Punya nak jaga. Atau bertolong dengan apa-apa yang lain daripadanya. Ambil ada sesuatu apa yang boleh cebok. Tangan. Ada orang tanya saya mengajak di Masjid Bayah, boleh tak pakai tangan cebok? Tangan untuk cebok ayak. Tangan juga dia cebok ayak. Tak boleh lah. Tangan tak boleh, sebab yang nak basuh tangan duk pergi cebok dengan tangan, tangan dengan tangan, tangan. Tak boleh, dia kena ambil lain pada tangan. Boleh tak buat macam tu? Lepas tu basuh di luar. Kata macam tu lah juga cerita dah. Ambil sesuatu yang boleh, ambil ayak. Pikirlah. Baik, 132. Masalah air sedikit kena najis, apa hukum? Ayak yang sikit kena najis, apa hukum? Dan apa hukum najis datang kepada air? Ayak datang najis, maka najislah air tadi. Najis didatangi air, sucilah najis tadi. Tapi syarat kena hilang lah. Tapi duk ada lagi benda tu duduk tang tu, tu tak ada lah, pasal ayak tu sikit sangat. Baik. Bermula air yang sedikit yang kena najis itu najislah ia pada hukumnya. Dan jikalau najis itu sedikit sekalipun, sikit ya, masuk dalam najis, najis pula najis masuk dalam ayak, sedikit ya, ayak tu najis. Dan tiada ia mengubahkan air sekalipun. Ayak tak nampak tapi najis masuk. Ayak tak berubah apa semua, tapi kita nampak najis masuk. Macam kuku-kuku kita hak bekas darah, hak bekas kita bergaru malam. Kurapun wa panawun, hak kita garu malam. Tak ada pun, tapi kita dah masuk. Ayak tak nak berubah warna, tapi dia tetap dikira najis kalau kita tahu betul-betul. Baik. Maka bahawasanya menajislah ia akan dia, kerana bahawasanya selangkan seorang yang jaga daripada tidurnya, maka ia hendak mencelup tangannya ke dalam air yang hendak diperbuat wuduk, iaitu disuruh Nabi basuh di luar akan tangannya, dan jangan celupkan tangan ke dalamnya air sebelum berbasuhan, sebab najis ada di tangan. Maka najis yang datang yang nampak zahir dan tahu dengan yakin kena kepada air yang sedikit, betapalah tiada najis, bahkan lebih-lebih terang-terang najis nampak di tangan. Maka di sini menunjukkan hadis di dalam masalah 128 itu, apabila najis datang kepadanya tiadalah menyucikannya. Pening dah. Kita ulang balik, kita kata najis tu nampak ke tak nampak, tapi tahu kata tangan tu memang kaki garu. Kalau dah kata kaki garu, darah tu najis, nanah najis. Apa dia lagi? Yang bila garu dia keluar. Kulit tak najis, tuan-tuan.
tapi dia kotak saja. Ayak liak tak najis, cuma dia kotak saja. Yang berkaitan dengan darah dengan nanah itu tadi, maka najislah ayak tadi, kalau kita tahu cara yang kita buat tu. Baik, terus masalah 133, membasuh najis 3 kali. 3 kali basuh. Sanggahnya membasuh najis, sungguhnya membasuh najis yang diyakinkan najis, sunat dibasuh 3 kali. 3 kali basuh, memadai dengan sekali. Dengan dalil hadis 128 itu juga, iaitu selangkan najis yang disyakkan kena tangan di dalam tidur, disuruh Nabi basuh 3 kali. Maka membasuh najis yang tahqiq kena itu lebih aula. Kalaulah yang tak nampak najis di tangan pun 3 kali disuruh basuh, apatah lagi nampak lah ada merah-merah hujung kuku, yakni darah, lagi aula lah untuk basuh 3 kali. Baik, terus masalah membasuh najis yang disyak, yang ragu-ragu ada ke tak ada najis. Najis yang disyakkan kena ke tubuh itu sunat membasuhnya dengan dalil sabda Nabi SAW di dalam masalah 128 hadis minggu lepas, iaitu disuruh basuh akan tangan orang yang bangun daripada tidur yang hendak memasukkan tangannya ke dalam air sembahyang dan tiada memberi bekas dengan dipercikkan sahaja kepadanya. Itu baru bab tangan. Saya pergi ke bab lain. Contohnya tuan-tuan kencing, rasa macam mai ke kaki, angin bawa ke kaki. So cara dia macam mana? Ambil ayat mutlak, percik di kaki, tolak dengan ayat mutlak. Tak nampak pun, memang tak nampak. Sebab apa? Nak hilang benda syak. Lepas ambil ayat sembahyang pula, ambil ayat tadi percik. Di mana? Di kemaluan. Sebab apa? Sebab waktu sembahyang saat lagi takut benda rasa macam ada benda keluar. Tengok-tengok, basah. Ayat mayang tadi hak percik. Maka hilang syak. Tu cara nak jaga dia. Pasal apa? Handbrake tak makan dah. Umur 30 ke atas, handbrake tak makan. Bila handbrake tak makan, kadang-kadang kita tak istibrak, yakni kita tak berdehem. Bila kita tak berdehem, ambil sembahyang, ambil sembahyang, pergi sembahyang. Waktu yang selalu jadi ialah ketika rokok, ataupun ketika bersin, ataupun ketika batuk, rasa macam benda keluar. Tapi kalau kita percik ayat, kita yakin dengan ayat tu tadi bukan ayat. Tapi kalau kering, tu mendatangkan syak. Benda syak ni boleh main percik saja. Baik, kita bincang sekali lagi. Baik, terus 135, ihtiyati pada ibadat. Apa dia ihtiyati? Bermula ihtiyati itu maknanya selamat ataupun keselamatan, ataupun jaga-jaga. Dalam bab ibadat ada satu hukum nama dia ihtiyati, jaga-jaga, takut terkeluar daripada batal, dia pergi ke batal, maka kena ada ilmu. Tapi kalau was-was, ini kurang ilmu, dia ada masalah lain. Maka mengambil ihtiyati, yakni mengambil jalan keselamatan pada ibadah dan lainnya, itu disunatkan akan dia. Sunat ihtiyati ni. Itu sebab kita sembahyang tuan-tuan, Allahu Akbar, Allah. Sebab apa? Tak mau lebih pada 3 perbuatan. Bagi tangan pi dulu ni dak Allah dengan tangan dengan turun. Sebab perbuatan kita tadi engkat ni dah kira 2 perbuatan. Turun sekali tangan. Takut, kita takut dalam bab ihtiyati ni jaga-jaga. Terlebih pada 3 batal. Ada juga yang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jagalah tuan-tuan. Pasal apa yang jadi salam macam tu jadi agak bahaya ihtiyati ni. Kalau nak angguk lah, tak apalah, tapi tak ada lah istilah angguk pun tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak apa, tapi center dulu. Dia tak Assalamualaikum 1, 2, tak dia pergi angguk pula tuan-tuan 3, habis batai di hujung-hujung. Pasal apa? Mengikut mazhab kita lebih perbuatan daripada 3 batai. Maka ihtiyati. Assalamualaikum warahmatullahi. Berhenti tuan-tuan Ustaz. Tunduklah, nak tundukkan, nak hanggukkan, nak renyahkan, buatlah apa-apa. Lepas tu patah balik. Sebab apa? Delay saktah ataupun tamak ninah tu menyelamatkan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Rabbana walakal ham. Sepatutnya kata Imam Syafi'i, kalau makmum berhenti Ustaz, baru turun. Ni sami Allah, turun. Diturun laju sungguh. Nasib baik domai tak kena turun tu. Yang turun pula kena turun lutut dulu tuan-tuan. Tu tertib turun nak sujud. Turun 2 kepala lutut, 2 tapak tangan, dahi, sunat hidung.
Ada dia cepera pergi turun tangan dulu. Ada yang turun dengan apa dia dulu? Kepala dulu kah? Memang cari naah lah, turun kepala dulu. Turun tangan dulu ni gout lah, tak apalah. Dia dulu turun dengan lutut dulu lah, ya baru turun dengan tangan sebab kaki tak boleh pergi dah punya pun. Okey. Tak apa. Tapi ingat tertib dia. Satu-satu tu agak delay. Kita nak kenal mazhab Syafi'i ni, tuan-tuan. Dia buat tertib ya. Kalau duk tergaru-garu lah apalah semua ni mazhab mana begitu tak tahu. Kadang-kadang sampai tak ada tamak ninah. Sami Allahu liman hamidah. Dia angkat tangan tu okey, sunat angkat tangan ketika i'tidal. Yang pi hayyun tu sampai macam hayyun dua tu. Dah. Batai. Sami Allahu liman hamidah. Terus tangkap paha. Tapi tangkap tadi jangan tangkap sampai bunyi perpak pun batai. Pasal apa? Melampau dalam perbuatan sembahyang dikira melampau. Okey, ikhtiyati, jaga-jaga. Maka tertib kita. Bagaimana kita duduk di hadapan raja. Tertib sungguh. Sampai nak berjalan pun kena mengundur 3-4 langkah baru kena. Macam itulah kita menghadap Allah Ta'ala pun tertib bagi elok. Nama dia ikhtiyati, jaga-jaga. Baik. Disunat akan dia selama tiada keluar ia daripada sempadan-sempadannya kepada had was-was. Sampai satu tahap dia terlampau jaga-jaga sampai nampak macam was-was. Tu bukan ikhtiyati. Allah nak bagi masuk sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala. Allah tak masuk lagi. Allah tu dah, tu was-was dah. Allahu Akbar dah. Tapi kalimah Allahu Akbar ni jangan sampai 12 harakat, tuan-tuan. Ada kata 6. Imam Ghazali kata jangan lebih pada 12. Allahu Akbar. Puahlah cerita ni. Dia patutnya 2 harakat. Allahu Akbar. Tu yang sepatutnya. Lintasan, kita dah mengaji dah bab niat nak lintas khusus ta'rif dan ta'yin tadi. Dia lintas dah. Kita nak buat apa? Allahu Akbar. Nak buat apa? Nak sembahyang lah ni. Bukan nak buat nak makan nasi ke apa kan. Dia mesti lintas dah. Okey, satu. Tapi jangan duk buat kerja ni. Sambil duk berjalan tu. Agak-agak nak sampai satu lagi, dia angkat takbir dah. Allahu Akbar. Imam Syafi'i kata tak sah sembahyang orang macam tu. Dia sambil langkah, Allahu Akbar. Sambil melangkah, dia angkat takbiratul ihram. Tak sah mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab yang pertama, sebelum nak sembahyang ada 4 benda. Wuduk, menutup aurat, arah khiblat, waktu. Kena tahu waktu apa, asar ke apa tu kita nak ta'rif tadi. Okey. Sebab kita nak betulkan arah khiblat, kena berhenti dulu baru Allahu Akbar. Berhenti dulu untuk sabit ngadap tang mana situ. Kalau kita duduk di hadapan Kaabah lah. Tadi ada soalan, saya dengar ada orang tanya satu ustaz, kalau kita duduk dalam Kaabah kita nak tahu kok mana? Siapa suruh masuk dalam Kaabah? Tak ada kerja kot tu yang orang kunci pintu Kaabah pasal kes tu. Saat lagi dia masuk dalam tu, dia nak sembahyang kot mana? Ada ulama kata di antara tempat-tempat yang tak boleh sembahyang ialah yang pertama hamam, bilik air. Yang kedua atas kubur tapi berlapik tak apa. Yang ketiga tempat penyembelihan. Yang keempat tempat buang sampah, tempat belaan binatang. Tu tak boleh sembahyang. Tapi kalau telah dibersihkan, dia dilapik, okey ikut. Cuma yang menjadi masalah di dalam Kaabah. Apa tempat tak boleh mayang juga tu. Dalam Kaabah tak boleh mayang. Nak tala kat mana? Nak tanya Ustaz. Lalah mayang tala pacak ke bawah. Mayang sambil menerak. Allahu Akbar. Pasal apa? Tu ain dia duduk tu. Tak boleh. Memang tak sah. Tapi ada ulama kata talalah kat mana pun. Sebab kita duduk di center. Talalah kat mana pun. Dulu ada orang tanya, Syekh Muzaffar naik atas tu, dia kata sembayang tak? Dia tanya. Kalau dia sembahyang tala kok mana? Saya tak mau jawab untuk Syekh Muzaffar tak. Saya nak jawab beda tuan-tuan. Kalau orang tanya tuan-tuan naik ke langit ke bulan ke, mana tahu panjang umur Allah Taala buat naik juga. Nak tala kok mana sembahyang? Jauh daripada bumi. Nak cari Mekah, tunggu pusing putar balik macam mana Mekah. Dak ain dia bumi. Tu ain khiblat. Tala ke bumi tadi. Bumi ada Mekah. Mekah ada Masjidil Haram. Masjidil Haram ada Kaabah. Tala ke bumi. Duk pi tala merata apa?
tala ke bumi, tu kiblat kita. Tapi kalau nampak, ni saya dah bincang di Masjid Aisyah, kalau nampak terus, kalau tak nampak agak-agak ya dipanggil ijtihad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini pun mendatangkan kadang-kadang yakin juga. Allahu akbar, duduk seorang-seorang dalam rumah, hey, rumah kita ni kiblat tak betul ni. Bunyi pun pasal apa? Pasal dulu duk ingatkan talau kat sini mai beli takwim arah kiblat, menunjukkan arah kiblat berbetulan dengan Kaabah. Sembayang selama ni lari dah berapa tahun. Sebab tu ni duduk talau belah tu, belah pokok nyok ni, rupa-rupanya turun belah pokok tu. Allah, dia kata. Hak sebelum ni apa hukum? Yakin tak dengan dulu? Ijtihad kita untuk mencari kiblat tadi, kita yakin tak? Yakin sah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik. Masalah 136, sindir dan khiyas, dan menggunakannya adalah menggunakan perkataan sindir dan qiyas itu sunnah. Jenis tak mau nak sembahyang, takkan nak jadi geng Abu Lahab kot. Dia sindir ya. Sindir ni sunnah Nabi. Banyak hadis-hadis dia pakai ayat kinayah. Okey, tak boleh bubuh terus. Sebab saya lagi, kalau jenis orang kita pula, kalau bubuh terus, hei, jahil lah, rasa macam dalam cucuk. Tapi kalau bodoh lah, boleh gagah lagi. Jahil tu rasa macam bahasa ni, jangan buat main. Ayat tu lah, bodoh lah juga. Tapi kinayah, guna ayat-ayat yang agak-agak boleh, jangan sampai terasa hati. Ini sunnah Nabi. Apabila tak ada dapat ataupun jangkung mulut menerangkan dengannya, ya, kerana bahawasanya Nabi SAW berkata, ia la yadri aina batat yadah, dalam hadis minggu lepas, dan tiadalah disarehkan dengan katanya. Apa dia maksud tangan tu merayap ya? Apa maksud tangan merayap? Tak tahu apa maksud dia. Maka ulama mengatakan fala'alla yadahu waqa'at ala duburihi au zakarihi. Apa dia maksud dia? Ulama kata, atau seumpamanya, dan jika sabda Nabi itu bermakna dubur dan kemaluan lelaki, atau lain sekalipun. Dan bagi ini ada beberapa bandingan yang banyak di dalam Quran dan mulia dan di dalam hadis-hadis yang sahihah. Dalam Quran pun dia tak kata terus, dia kata ayat mutasyabihat, ini ayat kinayah. Dan sunat itu apabila tahu dan herti orang yang mendengarnya sendiri dan qiyas. Kena tengok pula, kalau kita nak kata sindiran bagi orang tu faham, kalau sindir menyindir orang tu pun tak faham, tak guna juga. Guna bahasa prosa Melayu klasik, guna bahasa syair-syair, nak kata kat dia, dia haram tak faham pun tak jadi sunnah. Kata biar berlembut tapi biar faham. Ni duk kata-kata dia duk tak faham-faham situ, duk macam tu, maka tak ada manfaat. Baik. Supaya tiada kemesraan dan tiada jatuh kelakuan ke lain daripada yang dimaksudkan, dan atas inilah yang ditanggungkan barang yang datang ia daripada yang demikian itu hal keadaannya sarih dengannya, wallahu a'lam. Sarih ni maksudnya terang ayat hadis. Tak payah takwil dah. Tapi kebanyakan hadis Nabi, kebanyakannya kena takwil. Apa dia? Kita ambil contoh. Saya nak tanya balik, tuan-tuan pernah dengar tak kata buat tahlil bid'ah haram? Kan? Talqin haram, yang nu haram, yang ni haram. Pernah tak tuan-tuan dengar satu hadis, Nabi lalu di sebuah kebun kurma. Lalu Nabi dapati ada 2 kubur. Dan Nabi dengar penghuni kubur 2 tadi mengerang sakit yang bersangatan. Nabi kata ni dosa besar ni, teruk sangat. Maka Nabi tahu yang ni kerana tak jaga kencing, yang sebelah ni kerana suka mengadu domba, suka tambah-tambah cerita dan sebagainya, tu dosa besar. Tak jaga kencing pun dosa besar. Maka Nabi suruh sahabat, suruh ambil pelepah kurma, Nabi belah, Nabi koyak di antara 2, sebelah ni jadi pada daun belah ni, yang sebelah pelepah ni daun belah ni. Jadi kita koyak macam kita koyak pada pelepah nyok. Nabi letak atas kubur tadi. Maka Nabi dengar ahli kubur tadi
kurang dah mengerang. Pasal apa? Pelepah kurma tadi tolong zikir dekat ahli tadi. Kalau pelepah kurma boleh tolong zikir mengurangkan bebanan seksa, manusia tak boleh tolong zikir untuk mengurangkan beban seksa ahli yang telah meninggalkan kita. Dia kata ni takwil tu bukan soreh hadis, dia kata. Pula dah. Dia nak main hadis yang betul-betul sebut saja, dia kata. Sebab Nabi tak pernah buat. Tu Nabi buat. Zikir boleh tolong orang yang sudah mati. Sampai pelepah pun boleh tolong sampai. Takkan kita manusia yang semulia-mulia makhluk tak boleh sampai. Duduk-duduk rasa macam mimpi semalam mak mai. Contohlah, bila kata mimpi mak mai ni kena suruh buat kenduri arwah punya pun. Bukan kenduri arwah tuan-tuan. Dia suruh kita tobatlah anak tak sedap buat dah perangai tu. Kalau buat kenduri ke arwah kat dia pun tak apalah, tapi boleh ke dia yalah, yang kita duk tak tobat situ lah. Ibnu Sirin kata dalam kitab Tafsir Ahlam, kalau mimpi orang mati mai balik, yang tu jaga-jaga. Kalau mimpi yang mimpi benda-benda bisa, jaga-jaga, ada orang nak sihir kita. Mimpi jatuh daripada tempat tinggi, tu jaga, kita akan disihir dan sebagainya, jaga-jaga. Tu sabit pada hadis, sabit pada Quran tu. Ibnu Sirin kata dia duk percaya tu, mimpi mak balik mai, esok kena buat kenduri arwah, tang mak lah dapat. Sampai tak perbincangan kita? Sampai tuan-tuan. Pasal apa? Sabit kepada pelepah kurma tu tadi. Baik, habis dalam bab ini, dalam bab membenamkan tangan, kita masuk dalam satu bab tajuk baru. InsyaAllah kita sambung untuk minggu depan. Bab dia ialah fi tasmiyati indal wudu'i. Bab pada menyatakan mengucapkan basmalah. Kalau nak kata perkataan nama kepada bismillahirrahmanirrahim, nama dia basmalah tuan-tuan. Bismillah, bismillah, bismillah. Basmalah. Bukan baskolah, basmalah. Basmalah tu nama bismillahirrahmanirrahim. Nama dia basmalah. Menyatakan mengucap basmalah waktu mengambil air sembahyang. Ketahuilah kiranya ya saudaraku adalah mengucap basmalah pada awal-awal mengambil air sembahyang itu setengah daripada jumlah yang sunat-sunat, dan mengambil air sembahyang itu pada mazhab kita Imam Syafi'i. Dan kata setengah ulama wajib. Kalau dia tak bismillah, koklah main-main anak-anak kita balik mengaji jauh-jauh, balik-balik pak bismillah tadi ambil wuduk, tak pergi ambil lain, dia kata. Hai. Sebab ada ulama kata bismillah termasuk rukun wuduk. Kalau siapa yang tak bismillah, dia kena ulang balik. Dan Imam Syafi'i kata apa pula? Kita tak bismillah sunat saja. Kita tak bismillah teringat di tengah-tengah ketika mana dah basuh tangan, bismillah balik, tak apa. Basuh kaki baru teringat, lupa nak bismillah, boleh bismillah waktu basuh kaki. Basmalah tadi. Baik. Dan ada hadis pula kata tidak dinamakan wudu kalau tak basmalah. Wudu tak sah. Ni dia nak bawa kepada hadis. Baik. Telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, telah mengeluarkan hadis mengucap basmalah pada waktu mengambil air sembahyang itu demikian bunyinya. An Sa'id ibnu Zaid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la wudu'a liman lam yazkurismallahu alaihi. Tak dinamakan wudu kalau tak sebut bismillah, basmalah. Hadis Nabi. Kita ambil sembahyang tak lupa bismillah, pipi tala pum terus basuh muka. Tu hak yang empat basah dua kering lah. Kalau hak yang menyegan tu ada juga, dia ambil satu ya. Tu habis menyegan lah. Ada lah tanya kita, ada lagi tak boleh ringkaskan lagi? Allahu akbar. Nak ringkas lagi? Ada ringkas lagi. Tu duduk sembahyang lah serta dah. Tu cara dia. Mana ada ringkas dah. Itu pun kena tengok keadaan sampai nak peringkah. Pak basah dua kering tadi, apa dah yang pak basah dua kering? Mengaji neri lah. Saya tak mau cerita, saya lagi tuan-tuan buat. Ambil daripada awal sampai habis, senang cerita dia. Sebab dalil hadis Nabi SAW kata tidak dinamakan wudu kalau tak basmalah. Sampai bismillah pun kena kata, kalau tidak tak nama wudu. Begitu juga dalam hadis lain, siapa yang tak bismillah dalam setiap amal ibadah dia,
dia tak dinamakan ibadah dan Allah tak terima ibadah dia. Baik, dia nak berucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dia tadi, kalimah salam tadi terima tak? Sepatutnya assalam qabla kalam. Salam dulu baru bercakap. Tidak, dia bismillah dulu. Ada juga dengan bismillah apa semua, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni sungguh tak terima. Dia mengucap, dia puji Allah Ta'ala, dif terhormat apa semua, baru assalamualaikum. Yang tu tak terima salam dia, sebab assalam qabla kalam. Tak, pasal apa yang kita bismillah, yang tadi bismillah terus kepada assalamualaikum, dikira boleh pakai. Sebab jawab dia, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Imam Nawawi, dalam kitab li qiraatil Quran, adab wa ta'dib li qiraatil Quran, cara-cara adab baca Quran, bismillah dulu baru diterima ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab bismillah bukan kalam. Dia bukan kalam, dia termasuk zikir. Maka assalamualaikum tadi diterima amalan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tapi kalau takut berlaku fitnah ataupun berlaku sesuatu yang orang kata apa bismillah deras sangat, itu saduk jawab salam dia tadi. Pasal apa? Dia tadi tak sah dah. Dia kena salam dulu baru bismillah. Bismillah bagi pelan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau yang faham tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey. Ini sebab jadi masalah, banyak jadi masalah. Yang bab-bab kecil macam tu pun dia petikai sungguhlah. Yang bab-bab besar-besar yang tak sembahyang dia tak mau nak petikai. Bab bismillah dulu sebelum amalan itu dia duduk petikai. Baik. Saya masuk dalam satu bab, dalam satu masalah saja. Masalah mengucap basmalah pada wuduk dan hukum adalah mengucap basmalah pada awal-awal mengambil air sembahyang itu sunat. Jua pada mazhab kita Imam Syafi'i. Sunat tuan-tuan. Buat bila kata sunat. Di dalam Al-Um dan Aku Suka, bagi seorang laki-laki bahawa menyebut nama Azza wa Jalla pada permulaan wuduknya, maka jika lupa ia, mengucaplah ia barang mana masa ia ingat, dan jika ada ia dahulu daripada sempurna wuduknya. Ini pun ada dua. Nak ucap bismillahirrahmanirrahim pun boleh, bismillahi awwaluhu wa akhiruhu pun boleh. Ambil balik pada awal, kita kata daripada awal hingga akhir. Dan meninggalkan ia akan mengucap basmalah dengan lupa atau sengaja, tiadalah batal wuduknya insya-Allah taala. Kata Abu Isa, dan telah berkata Abu Ishaq, jika meninggal seseorang akan mengucap basmalah itu dengan sengaja, bukan kerana lupa, hendaklah ia mengulang mengambil air sembahyangnya. Kata Abu Ishaq. Okey, ini pun seorang ulama. Maka jika ada ia lupa atau ingat lupa atau ingat-ingat lupa, nescaya memadai akan dia. Kata Muhammad Al-Bukhari, bermula yang lebih ahsan sesuatu daripada bab ini ialah hadis Rabah ibnu Abdurrahman, tetapi ialah mengeluarkan di dalam sahihnya akan hadis bab ini ialah hadis yang tertentu. Tuan-tuan baca enggak dia tulis apa? Nak bersatu dengan isteri mengucap basmalah, maka kerana didatangkan demikian ialah mengambil jalan aula. Kalau nak dengan isteri bismillah, ambil mayang sunat saja. Yang ni kalau boleh bismillah menjadi aula, maksudnya silat-silat jadi wajib. Tak dan dah tuan-tuan. Dia tak dan dah bunyi pun amboi. Inai pun duk merah lagi, baru lepas kata sah malam tu tak dan bismillah dah. Hak yang menikah sampai 14 tahun 40 tahun pun ada menikah, ada lagi kah? Yang 30 tahun 20 tahun pun tak bismillah pun. Tu yang keluar anak hak jebon ada, hak keluar anak macam ni pun ada. Pasal apa? Allahumma jannibna minasyaitan. Tak dan nak kata, jangan kata tu bismillah pun tak dan. Ini dia nak kata perbuatan tu bismillah pada bila? Pada ketika dengan isteri, suami isteri. Kerana didatangkan demikian ialah mengambil jalan aula, yakni selangkan bersama dengan isteri itu tiada munasabah, rasanya disuruh mengucap basmalah. Munasabah tak ucap bismillah, maka disuruh mengucap basmalah. Sampai hak tu pun mengucap basmalah, ambil ayat semayang lagi lah kena mengucap tuan-tuan.
Dengan suami isteri pun, ketika suami isteri pun disuruh basmalah, apatah lagi berwuduk, lagilah disuruh bismillah. Kalau begitu pada wuduk lebih aula. Takat tu saya berhentilah. Nanti kita masuk dalam bab majai mudmadah. Ayat ni berkumur-kumur dan istisqa. Maksudnya masukkan ayak ke dalam hidung. Istinsyaq, minta maaf. Nanti insya-Allah kita masuk dalam bab tu. Baik, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi Rasul yang bersifat maksum, segala ketelanjuran daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Allahumma faqihna fid din wa ala ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.